Baik, untuk mengulas lanjut mengenai komposisi Kabinet dan apa cabaran atau tumpuan utama buat Kabinet baharu ini, bersama saya di studio ketika ini, Amirul Azri Abdul Aziz, penulis dan penyelidik politik. Terima kasih Amirul sudi bersama saya untuk jam ini membincangkan mengenai dengan komposisi Kabinet. Bagaimana Amirul sendiri melihat Kabinet ini secara menyeluruh, secara overall dahulu? Secara in general, saya melihat pembentukan kerajaan perpaduan ini mempunyai unsur-unsur keseragaman dari aspek pengalaman dan yang muda dari aspek pembentukan bakat baru. So bagi saya dalam apa jua komposisi yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu buat adalah untuk pastikan pembentukan kerajaan perpaduan ini tidak melibatkan aspek-aspek yang boleh menjurus kepada kegagalan dalam pembentukan polisi yang bersifat common. Itu kunci dia. We need a common policy that can elevate the well-being of the people. Itu kunci dia. Tetapi dalam masa yang sama, kita tidak perlu kerajaan perpaduan tidak seharusnya mengenepikan kata-kata yang dikeluarkan oleh rakyat berkenaan dengan pandangan mereka terhadap individu-individu ataupun ahli-ahli parlimen yang dilantik. Kerana rakyat mengundi, rakyat memilih, tetapi individu yang mereka nak tidak ada dalam komposisi kabinet. Benda ini perlu diteliti semula untuk pastikan parti-parti yang mengetuai kerajaan hari ini dapat survival politik untuk jangka masa akan datang. Kerana kita perlu sedar betapa pentingnya kuasa rakyat untuk mengundi di masa hadapan, dan perkara ini jika ia tidak dipandang serius boleh menghakis kepercayaan rakyat terhadap kredibiliti demokrasi dan keupayaan individu untuk memimpin kita di masa hadapan. Tapi harapan dan aspirasi rakyat itu, saya rasa kita sudah pun tahu dengan terbentuknya kerajaan campuran ini apabila kita berdepan dengan situasi parlimen tergantung dan kita melihat kerjasama rundingan diadakan antara pemimpin-pemimpin parti yang kita tidak sangkakan. Dari situ saya kira harapan perlu diturunkan sedikit kepada tahap yang lebih realistik untuk kita menyaksikan kerajaan at least dapat dibentuk. Bagaimana untuk kita melihat keseimbangan antara keperluan membentuk kerajaan yang stabil tapi pada masa yang sama harapan dan aspirasi rakyat itu? Kalau kita berbicara soal realistik atau tidak aspirasi ataupun misi yang cuba diketengahkan oleh kerajaan hari ini, pertamanya kita perlu lihat latar belakang. Kerana tanpa latar belakang yang bagus, tanpa latar belakang yang kredibel, kita tidak boleh meletakkan satu aspirasi atau misi pada takat tertentu. So sebagai contoh, saya ambil satu contoh. Kita ada Menteri Pengangkutan yang pernah memimpin Kementerian Pengangkutan pada era Tun Dr. Mahathir. So, terbukti kredibiliti beliau, YB Anthony Locke memimpin Kementerian Pengangkutan, terbuktinya dari segi aspek polisi, dari segi penyelesaian terhadap masalah-masalah tertentu. Perkara itu sudah dinilai. Rakyat sekarang hari ini bijak dalam aspek demokrasi untuk menilai sejauh mana individu ahli parlimen yang dilantik untuk mengetuai kementerian tertentu dapat memandu polisi-polisi yang sedia ada dan dalam masa yang sama mewujudkan reformasi untuk 3, 4 dan 5 tahun mendatang. Tanpa reformasi, tiada gunanya kita laungkan reformasi tapi laungan itu tidak diterjemahkan dalam aspek pelaksanaan. So, pentingnya kerajaan perpaduan yang dilaung-laungkan ini mempunyai kombinasi antara reformasi dan penyelesaian yang melibatkan polisi-polisi ataupun perkara-perkara yang sudah dilaksanakan oleh kerajaan pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri. Tanpa kedua-duanya, rakyat akan melihat pemimpin atau menteri itu bersifat ego ataupun mempunyai agenda yang tersendiri tanpa memberikan penekanan terhadap inklusiviti dalam aspek kebajikan rakyat dan kemakmuran negara. Secara generalnya, pelantikan kabinet yang diumumkan oleh Perdana Menteri semalam, bagi saya secara peribadi mempunyai kekuatan yang tersendiri kerana ia melibatkan bekas timbalan Perdana Menteri ketika era Datuk Seri Najib Tun Razak dan ia juga melibatkan
individu-individu ataupun ahli parlimen baru yang ternyata mempunyai pengalaman dalam profesi masing-masing. Dan perkara ini sangat penting untuk anak-anak muda fahami bahawa negara kita sedang berada dalam satu fasa kepimpinan yang memerlukan anjakan kebersamaan. Anjakan kebersamaan ini maksudnya kita tidak perlu letakkan misi ataupun falsafah kepartian sebagai nombor satu, tetapi kita kena libatkan semua falsafah termasuk falsafah rakyat, falsafah parti politik dan falsafah profesional muda yang diangkat sebagai senator. Dan perkara ini amat sayang jika rakyat tidak beri peluang kepada kerajaan baru ini untuk menjalankan tugasnya untuk mungkin tahun pertama, dan kita letakkan KPI. Sebelum ni jika KPI diletakkan 100 hari, why not kali ini kita letakkan KPI yang lebih lama sedikit, asalkan ia menterjemahkan hasil dan manfaat dia. Dengan kekuatan yang ada, kekuatan tersendiri yang ada pada kabinet ini, bagaimana Amirul melihat cabaran utama dan apa yang patut menjadi tumpuan utama untuk kabinet baru ini sekurang-kurangnya dalam setahun yang ada ini? Okey. Cabaran pertama adalah seperti yang Datuk Seri Anwar Ibrahim cakap berkenaan dengan kos sara hidup. Bila kita berbicara tentang kos sara hidup ni, ia bukan saja melibatkan B40, ia juga turut melibatkan segmen M40 dan T20. Dan ketiga-tiga segmen ini, jika kerajaan benar-benar mengutamakan kesaksamaan, ketiga-tiga segmen ini perlu diberi perhatian, dan dalam masa yang sama, kerajaan juga tidak perlu berbelanja besar. Sedangkan di mana kita sendiri sedia maklum, tahun 2023 merupakan detik cabaran ekonomi global yang perlu kita depani dengan satu aspirasi kerajaan yang kukuh. So, saya nampak cabaran yang paling kritikal kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini adalah untuk menangani masalah perbelanjaan kerajaan. Kedua, menterjemahkan manifesto ataupun agenda atau aspirasi dalam bentuk pelaksanaan yang memberi kebaikan kepada ekonomi rakyat. Rakyat tak nak fikir lagi dah. Laungan-laungan politik, apa jua retorik, rakyat dan anak muda amat menitik beratkan soal pekerjaan. Soal bagaimana mereka boleh lari daripada masalah pengangguran dan bagaimana mereka boleh survive dalam career mereka tanpa memikirkan soal retrenchment, soal pembuangan tiba-tiba. Dan perkara ini perlu diselesaikan dan diberi solusi yang konkret untuk pastikan anak-anak muda yang mengundi parti-parti atau pemimpin-pemimpin yang dipilih dalam kabinet tidak memberi kesan kepada mood ataupun kepercayaan mereka terhadap kerajaan perpaduan ini. Keberkesanan dan prestasi kabinet dan kerajaan baru ini juga bergantung kepada mekanisme semak dan imbang. Bagaimana pula Amirul melihat peranan yang perlu dimainkan oleh pembangkang? Ada keperluan untuk mewujudkan kabinet bayangan, shadow kabinet? Kabinet bayangan bagi saya amat penting untuk pastikan kita ada satu, kita akan pastikan bahawa parlimen, terutamanya Dewan Rakyat, dapat berperanan secara seimbang, efektif dan agresif. Kita tak nak kerajaan mendominasi apa jua perkara terutama dalam aspek rang undang-undang. Sebagai individu yang berpengalaman dalam hal ehwal parlimen, saya melihat bahawa parlimen, khususnya Dewan Rakyat, dapat menterjemahkan agenda reformasi dalam bentuk penglibatan ahli-ahli parlimen yang tidak dipilih untuk menganggotai jemaah menteri. Sebagai contoh, sedia ada kita ada jawatan kuasa pilihan khas parlimen. So, saya melihat bahawa ahli-ahli parlimen yang mempunyai credibility, yang mempunyai pengalaman dapat diangkat untuk memimpin atau menganggotai jawatan kuasa pilihan khas parlimen. Kerana jawatan kuasa pilihan khas parlimen ini penting untuk menjalankan peranan semak dan imbang terhadap apa jua agenda polisi rang undang-undang yang diketengahkan oleh kerajaan. Sebagai contoh, kita dapat lihat presiden sebelum ni di mana rang undang-undang yang melibatkan Kementerian Kesihatan, GEG, Generational Change. Kita dapat lihat bagaimana rang undang-undang itu dibawa ke peringkat jawatan kuasa pilihan khas hanya kerana untuk meneliti semula pindaan ataupun perkara-perkara klausa-klausa yang tidak memberi kesan ataupun
memudaratkan rakyat. Nah, perkara ini kita harus terjemahkan balik dalam Parlimen yang ke-15 ini untuk pastikan menteri, timbalan menteri maupun kerajaan itu secara total tidak boleh bertindak tanpa semak seimbang yang dijalani oleh ahli-ahli Parlimen Pembangkang dan ahli-ahli Parlimen Kerajaan. Okey, banyak lagi yang saya nak bincangkan bersama dengan Amirul, tapi itu sahaja masa kita ada untuk jam ini. Terima kasih. Itu tadi Amirul Azri Abdul Aziz, penulis dan penyelidik politik. Sedikit sebanyak kongsikan pandangan mengenai dengan komposisi kabinet. Tentunya bukan detik yang mudah bagi mereka untuk memimpin negara ketika ini. Begitu banyak cabaran, tetapi kita harapkan yang terbaik. Kita akan saksikan bagaimana KPI mereka untuk tahun akan datang. Dan banyak lagi perkongsian akan saya bawakan dalam Buletin Awani jam ini. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini.